Selamat siang dan bertemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Jadi pada hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu bab 8 graf fungsi matematik tingkatan 2. Jadi sebelum Om terangkan apa itu definisi fungsi, elok Om terangkan dahulu hubungan, iaitu apakah itu hubungan. Baik, hubungan ialah, kalau tengok pada kertas yang Om tulis ni, ialah hubungan ialah perkaitan atau padanan antara unsur-unsur dalam set A dan dalam set B. Baik, misalnya dalam kehidupan harian, katakanlah perayaan terbesar di Malaysia. Baik, kita ada Hari Raya Aidilfitri, kita ada Tahun Baru Cina, kita ada Deepavali dan kita ada perayaan Gawai. Jadi biasanya orang Melayu dia akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Orang Cina Tahun Baru Cina, orang India Deepavali dan orang Iban akan menyambut perayaan Hari Gawai. Jadi katakanlah hubungan tu ialah, Om takrifkan hubungan ialah perayaan di Malaysia. Baik, kita ada dua set, iaitu set A, di mana unsur-unsur dalam set A atau elemen dalam set A ialah kita ada orang Melayu, orang Cina, India dan Iban. Dan unsur-unsur dalam set B, kita ada Hari Raya, Tahun Baru, Deepavali dan perayaan Gawai. Jadi kalau kita nak kaitkan antara set A dan set B, iaitu kita buat satu perkaitan atau satu padanan untuk hubungan perayaan di Malaysia ni, kita boleh represent atau wakilkan dalam bentuk gambar raja anak panah, graf ataupun pasangan tertib. Okey, untuk memahami apa itu hubungan lebih lanjut, sekali lagi kita boleh wakilkan dalam 3 bentuk, iaitu gambar raja anak panah, graf dan pasangan tertib. Okey, kita cuba wakilkan hubungan perayaan di Malaysia ni dalam bentuk gambar raja anak panah. Ini gambar raja anak panah. Yang mana kita lihat, okey, hubungan dia di atas ni perayaan, iaitu perayaan orang Melayu, okey, Hari Raya. Perayaan orang Cina ialah Tahun Baru Cina, perayaan orang India Deepavali dan perayaan orang Iban Hari Gawai. Di mana Melayu, Cina, India, Iban ni adalah unsur-unsur dalam set A. Hari Raya, Tahun Baru, Deepavali dan Gawai ni set B. Jadi bila kita kaitkan, kita padankan, okey, dalam bentuk gambar raja anak panah, terhasillah raja seperti ini. Yang di tengah ni ialah hubungan, yang di atas ni perayaan ni hubungan dia. Yang Melayu, Cina, India, Iban unsur-unsur dalam set A, dan Hari Raya, Tahun Baru, Deepavali, Gawai ialah unsur-unsur dalam set B. Okey, seterusnya kita boleh juga wakilkan dalam bentuk graf, tak semestinya dalam bentuk gambar raja anak panah. Okey, kadang-kadang soalan dia suruh wakilkan hubungan, contohnya perayaan di Malaysia ni, dalam ketiga-tiga bentuk. Sama ada gambar raja anak panah, graf ataupun pasangan bertertib. Okey, sekarang kita cuba wakilkan dalam bentuk graf. Okey, kita buat paksi atau sumbu di sini sebagai set A. Okey, sumbu yang mencancang ni set B. Dan untuk sumbu set A ni kita tulis Melayu, Cina, India dan Iban. Set B, Hari Raya, Tahun Baru, Deepavali, Gawai. Jadi kita lihat orang Melayu dia sambut Deepavali. Okey, kita buat satu titik di sini. Orang Cina dia sambut Tahun Baru Cina. Kita buat titik di sini. India, Deepavali, titik. Dan akhir sekali Iban, kita buat titik di sini. Perayaan dia ialah Gawai. Ini yang dikatakan perwakilan hubungan dalam bentuk graf. Okey. Dan yang terakhir sekali, kita juga boleh wakilkan dalam bentuk pasangan tertib ataupun pasangan bertertib. Okey, kita buat satu parenthesis yang besar ni. Okay, di dalam ni kita buat satu bracket, iaitu Melayu Hari Raya, koma, Cina Tahun Baru, koma, TB ni adalah Tahun Baru, short form saja. Bracket India Deepavali, Deepavali, koma, Iban IB, Iban, short form bagi Iban, koma, perayaan Gawai. Tutup bracket dan akhirnya ada parenthesis yang terakhir ni. Ini ialah bentuk pasangan tertib.
Jadi untuk kalau kita lihat hubungan ni, okey, untuk hubungan ni kalau kita tengok Melayu, Cina, India, Iban, unsur-unsur ni kita panggil objek. Okey. Jadi kalau orang tanya apa itu objek, objek ialah, okey, kita tulis objek. Kita boleh tulis ialah Melayu, Cina, India dan Iban. Okey. Kalau dia tanya hari raya tahun baru di Pabali Gawai, yang unsur-unsur dalam set B ni kita kata dia sebagai image. Okey, kita panggil dia image, iaitu image-nya ialah hari raya tahun baru di Pabali dan Gawai. Okey, short form sajalah. Jadi itu kita panggil image. Kalau domain pula, okey, domain. Okey, domain mesti ada satu set. Kita buat macam ni, satu set parenthesis macam ni. Kita ambil yang objek ni, Melayu, Cina, India dan Iban. Okey, yang membezakan dengan objek dia ada parenthesis ni. Okey, kalau codomain ialah ada bracket juga. Kita ambil yang hari raya tahun baru di Pabali dan Gawai di image ni. Okey, kita ambil raya tahun baru di Pabali dan Gawai. Ini kita panggil codomain, iaitu domain ialah set A, codomain ialah set B. Ada perkataan set. Set ni ada simbol parenthesis ni. Parenthesis. Tapi kalau objek dengan image tidak ada simbol parenthesis ni. Jadi itulah yang dikatakan hubungan. Okey, sebelum kita masuk apa itu fungsi, kita kenalkan dulu hubungan. Iaitu hubungan di sini perayaan di Malaysia. Okey, banyak lagi jenis contoh-contoh hubungan dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam kelas anda. Okey, ada murid yang suka, katakanlah A, Ali, suka main bola. B, bala. Bala pula katakanlah suka main badminton. Okey, Chandran, C. Chandran pula katakanlah suka main basketball. Jadi hubungan dia murid dengan sukan tadi kita panggil sukan kegemaran. Jadi sukan kegemaran ialah hubungannya. Begitu juga banyak lagi contoh-contoh yang anda boleh explore. Cuba Google dalam internet, tengok contoh-contoh hubungan. Tapi hari ini Om telah terangkan apa maksud hubungan. Hubungan ialah perkaitan atau padanan antara unsur-unsur dalam set A dan set B. Itu maksud hubungan. Dan apa maksud fungsi mungkin untuk video yang seterusnya. Okey, dan hubungan kita boleh wakilkan dalam 3 bentuk. Tidak spesifiknya 3 bentuk. Kita juga boleh wakilkan ke dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk persamaan. Tetapi yang lebih biasa keluar ialah gambar jarak panah, graf dan pasangan tertib. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, tengok contoh satu. Okey. Katakanlah saya ada satu set P di mana unsur-unsur dia ialah 3, 5, 8. Okey, kalau orang tanya apakah objek? Objek dia ialah 3, 5, 8. Tak ada bracket. Okey, kita tengok set Q. Unsur-unsur dia ialah ganjil dengan genap. Okey, kalau orang tanya image, ganjil, genap saja. Tidak ada bracket. Okey, hubungannya ialah jenis nombor. Dan kita nak wakilkan, okey, contoh ni, iaitu hubungan jenis nombor ni ke dalam 3 perwakilan yang biasa, iaitu gambar raja anak panah, graf dan pasangan tertib. Okey, mula-mula kita wakilkan dalam gambar raja anak panah dulu. Okey, kita buat 2 palang mencancang seperti ini. Kita tandakan bahawa ada set P, set Q. Dan kemudian dalam set P kita ambil 3, 5, 8. Unsur dia, objek dia, kita tulis 3, 5 dan 8. Kemudian di set Q di sini kita ambil, okey, kita tulis ganjil dan satu lagi lah genap. Short form sajalah, ringkas. Dan di atas ni kita tuliskan hubungan dia, iaitu jenis nombor. Kita tulis di sini jenis nombor.
Okey. Dan kita ambil pembaris, kita sambungkan. Okey, 3. Apakah jenis nombor bagi 3? Ganjil atau genap? Pastilah ganjil. Jadi kita ambil pembaris, kita sambung. Jadi ini adalah ganjil. Kita buat anak panah seperti ini. Kemudian 5. Apakah jenis nombor bagi 5? Tentulah ganjil. Kita buat lagi guna pembaris. Di tengah-tengah ni kita buat anak panah. Okey, jadi 5 ganjil, 3 ganjil dan akhir sekali 8. Apakah jenis nombor bagi 8? Jenis nombor bagi 8 surelah genap. Jadi kita sambungkan dengan pembaris dan buat anak panah di tengah-tengah ni. Ini yang dikatakan perwakilan dalam bentuk gambar raja anak panah. Di atas ni, di tengah-tengah ni ialah jenis nombor. Okey, di sini unsur dalam set P, di sini unsur dalam set Q. Okey, yang kedua kita cuba wakilkan dalam bentuk graf. Okey, kita buat set P. Okey, sumbu di sini kita buat set P, sumbu yang mengupuk. Sumbu yang mencancang ni kita buat set Q. Okey, pada set P ni kita tandakan 3, 5, 8. 3, 5, 8. Unsur set Q kita tandakan genap, ganjil. Okey, kemudian kita plotkan titik. Kita lihat 3 ganjil. 3 ganjil. Jadi kita buatkan macam ni, kita buat dot, kita buat garis putus-putus macam ni. Okey. Kemudian 5 ganjil. Okey, 5 ganjil sini. Okey, 5 pun ganjil. Dan yang akhir sekali 8 genap. 8 genap kita buat dekat sini. Buat macam tu. Jadi 8 ni adalah genap. Ini maksudnya perwakilan dalam bentuk graf. Okey, dalam bentuk graf. Dan yang terakhir sekali kita cuba buat dalam bentuk pasangan tertib. Okey, pasangan tertib ialah kita buat parenthesis yang besar ni macam ni. Okey. Buat bracket, kita lihat 3 ganjil. 3 ganjil. Tutup, koma. 5 ganjil. Bracket, 5 ganjil. Koma. Dan yang terakhir, 8 genap. 8 genap. Jadi kita buat 8 genap. GE lah. Okey. Ini yang dikatakan perwakilan hubungan jenis nombor dalam bentuk pasangan tertib. Jadi itu saja kita punya PDPC kali ini, iaitu kita menerangkan apa itu hubungan dan bagaimana kita nak wakilkan hubungan. Kita boleh wakilkan hubungan dalam 3 bentuk: gambar raja anak panah, graf dan pasangan tertib. Dan ada lagi iaitu kita boleh wakilkan dalam bentuk jadual dan persamaan. Tapi cukup hanya 3 sahaja. Baik, sampai jumpa. Sekian, terima kasih.